Okay, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar semua? Mesti dah lama tak dengar suara saya kan? Okey, kita mulakan sesi kita hari ini. Sains. Okey, sediakan buku teks, buku nota panjang ataupun kertas. Okey, sediakan buku teks. Kita tengok muka surat 195. Kita sambung kelas kita hari ini dengan 6.4, pengiraan kos penggunaan elektrik. Okey, kita tengok ada 4 jenis mentol kat sini. Mentol kat Malaysia ni macam-macam jenis mentol. Okey, kita tengok apa sebenarnya. Okey, gambar ni menunjukkan mentol elektrik yang dipasangkan pada bekalan elektrik 240 volt. Maksudnya supply elektrik dekat mentol ni semua sama. 240 volt semuanya. V tu volt VOLT volt, dan menyala dengan normal. Kita tengok semua menyala dengan normal. Kuasa pada setiap mentol adalah seperti yang dilabelkan. Tapi walaupun inputnya bekalan elektrik yang dipasangkan adalah 240 volt untuk keempat-empat ni, tapi kuasa pada setiap mentol berbeza. Itu kuasa. Watt ni kuasa. 10 watt, 20 watt, 100 watt, 100 watt. Jadi apa yang kita nampak perbezaan pada empat-empat mentol tersebut. Mentol ni. Okey, itu yang kita akan pelajari hari ini. Apa itu volt, apa itu kuasa, apa itu bekalan elektrik. Itu kita akan belajar hari ini. Okey, kita teruskan ya. Okey, mentol yang manakah mempunyai kecekapan yang paling tinggi? Apa agak-agak jawapan awak semua? Okey, kita belajar dulu baru kita betul-betul faham. Dan kita tengok apakah sebenarnya apa yang kita nak belajar hari ini. Okey, yang pertamanya adalah kecekapan tenaga. Okey, apakah maksud kecekapan tenaga? Itu peratus tenaga input yang diubah kepada bentuk tenaga output. Okey, daripada input kepada output yang berfaedah. Maksudnya input yang kita ada elektrik itu kita input, jadi output tu apa yang kita guna untuk kegunaan kita. Yang berfaedah lah. Okey. Kecekapan tenaga dapat dirumuskan seperti yang berikut. Okey, ini formula dia. Okey, bermula dengan 6.4 ni ada pengiraan dan formula yang kita perlu ingat. Okey, formula yang pertama. Ini memang kena hafal ya. Kecekapan tenaga. Tenaga output yang berfaedah per bahagi dengan tenaga input yang dibekalkan darab dengan 100%. Sebab apa 100%? Sebab tadi kan kecekapan tenaga ialah ni peratus tenaga. Peratus tenaga. Okey, ini formula dia. Okey, untuk contohnya kita tengok ya. Okey, tengok gambar ada mentol berfilamen menyala. Okey, mentol ni menyala. Berapakah kecekapan tenaga bagi mentol tersebut? Okey, kita tengok daripada formula kita mesti ada tenaga output dan tenaga input. Okey, kita tengok tenaga input. Okey, tenaga input ni tenaga yang mula-mula lah. Okey, yang masuk input yang kita terima. Okey, mentol ni terima inputnya 100 joule. Yang dibekalkan. Jadi kita terimalah yang diterima oleh mentol tersebut. Okey, 100 joule. J tu joule Okey, dan kita tengok 8 joule, 8J tenaga output yang berfaedah dalam bentuk cahaya. Maksudnya cahaya, mentol tu mengeluarkan cahaya. Jadi cahaya tu adalah tenaga output. Dia mengeluarkan cahaya. Jadi outputnya cahaya dia mengeluarkan 8 joule dalam bentuk cahaya. Okey, dan 92 joule tenaga output yang dibazirkan atau tidak berfaedah dalam bentuk haba yang dibebaskan ke persekitaran. Jadi daripada 100, okey, 8 joule akan menghasilkan cahaya, dan bakinya selebihnya 92 joule adalah yang dibazirkan.
Maksudnya dibazirkan yang kita tak guna, dia mengeluarkan haba, panas pada mentol. Jadi 92 tambah 8, 100. Okey, jadi input 100, hanya 8 je yang dikeluarkan dalam bentuk cahaya. Selebihnya adalah yang dibazirkan. Okey, jadi kita nak kira kecekapan tenaga bagi lampu berfilamen ni. Okey, daripada formula yang tadi, tenaga output yang berfaedah bagi dengan tenaga input yang dibekalkan darab 100%. Okey, kita tengok tenaga output yang berfaedah. Mana yang berfaedah tadi? Yang menghasilkan cahaya lah. Sebab mentol kita guna untuk cahaya. Jadi berfaedah. Jadi berfaedah pada kita. Jadi berapa tadi? Hanya 8 joule. Okey, tenaga input yang dibekalkan, inilah yang awal tadi yang dibekalkan 100 joule. Okey, jadi kita nak kira kecekapan. Jadi mesti darab dengan 100%. Kenapa 100%? Sebab tadi kita dah tahu kita punya kecekapan tenaga ialah peratus tenaga input yang diubah kepada tenaga output. Maksudnya input yang kita terima, mentol yang terima input keluar kepada output yang berfaedah. Kecekapan dia untuk dia bekerja atau kecekapan dia untuk memberikan cahaya. Berapa kecekapannya? Kita nak kira. Jadi 8 joule yang berfaedah tadi, okey, bagi dengan 100 yang input darab 100%. Jadi hanya 8% saja kecekapan mentol. Sebab yang selebih yang besarnya adalah tenaga yang tidak berfaedah ataupun yang dibazirkan. Okey, itu mentol yang berfilamen. Itu ya, tengok kecekapannya hanya 8% saja. Okey, kita tengok seterusnya contoh. Tadi mentol berfilamen. Kita tengok contoh mentol-mentol lain yang ada dekat negara kita Malaysia. Contoh teknologi yang berkonsepkan kecekapan tenaga. Okey, kita tengok ada lampu berfilamen, ada lampu jimat tenaga ataupun CFL, compact fluorescent lamp, dan juga lampu LED. Okey, jadi mesti kamu pernah nampak ketiga-tiga jenis mentol ni. Dekat mentol kat rumah, guna mentol yang mana satu? Okey, kita tengok ya. Okey, pertamanya adalah struktur binaan bagi lampu berfilamen. Mentol ni macam ini. Dan kecekapan tenaganya, tenaga elektrik maksimum yang ditukar kepada cahaya tenaga hanya 10%. Okey, kalau CFL, lampu jimat tenaga, bentuk dia macam ini. Kita panggil struktur binaannya macam ini. Dan tenaga elektrik maksimum yang ditukarkan kepada cahaya, maksudnya dia tukarkan ke cahaya adalah 50%. Jadi lebih baik daripada lampu yang berfilamen. Okey, yang seterusnya adalah lampu LED. Tenaga elektrik maksimum yang ditukarkan kepada cahaya, maksud tenaga elektrik yang input ditukarkan kepada tenaga cahaya yang berfaedah adalah 90%. So ini yang paling bagus sebab dia mengeluarkan cahaya 90%. Jadi dekat sini kita boleh nampak perbezaan kepada tiga-tiga mentol. Agak-agaknya mentol mana yang paling berfaedah? Kan? Okey, mestilah lampu LED itu dengan input yang sama, dia mengeluarkan tenaga kecekapan sebanyak 90%. Jadi ini yang lebih berfaedah, yang lebih baik kita gunakan di rumah. Okey, tengok keajaban sainsnya. Penggunaan mentol berfilamen lazimnya dapat bertahan selama lebih kurang 1000 jam. CFL ni yang tengah-tengah ni hanya 8000 jam, dan LED antara 20,000 hingga 50,000 jam. Jadi semakin lama keajaban sains yang direka, dicipta lebih bagus. Jadi kat sini kita boleh tahu yang mana satu kecekapannya yang lebih baik. Okey. Kemudian kita tengok muka surat 197. Okey. Biasa kita tengok yang ni biasa ditampal pada barangan elektrik yang kita beli. Jadi dekat sini menunjukkan
Pekadaran. Tengok star. Ada berapa star? 1 hingga 5 star. Okey, banyak star lagi baguslah. Okey, kemudian pekadaran tenaga pada peralatan angka dalam pekadaran tenaga ini. Okey, kat sini kita tengok. Dekat sini ada penyaman udara 5 star. Informasi pengguna, penggunaan tenaga, perkhidmatan tenaga berbanding dengan peralatan label 2 bintang, ujian piawai yang digunakan. Okey, ini ada cikgu bagi link. Awak tengok dulu, buka link yang saya akan bagi. Dekat situ ada penerangan lebih tentang label cekap tenaga yang diperkenalkan oleh ST ataupun Suruhanjaya Tenaga. Okey, ada saya bagi link, nanti awak tengok semua ya dekat link tu. Dia melancarkan, ST ni melancarkan program pelabelan cekap tenaga bagi pelbagai jenis peralatan elektrik untuk kemudahan orang awam. Jadi, pastikan kalau kita beli barang elektrik, ada tampal benda ni untuk mendapatkan elektrik yang bagus dengan kecakapan yang bagus. Okey. Sekarang kita pergi kepada penggunaan tenaga elektrik dalam peralatan elektrik. Ini kita biasa nampak dekat rumah, meter elektrik. Okey. Jadi meter elektrik ni akan lazimnya adalah bacaan pada elektrik untuk mengukur kuantiti tenaga elektrik yang kita gunakan. Jadi sekarang isunya dalam PKP ni dapat elektrik yang tinggi kan, sebab tak ada orang yang datang baca meter. Jadi dia buat anggaran saja dan bacaan itu adalah dalam tempoh 3 bulan. Jadi pastikan betul-betul tengok bil elektrik rumah masing-masing. Kalau dah ada bil elektrik, cuba tengok bil elektrik rumah. Okey. Okey, biasanya bil elektrik ni diambil pada setiap penghujung bulan. Jadi masalahnya kita waktu PKP ni tidak ada bacaan. Yang hanya buat adalah rangkaan saja, bergantung kepada apa yang kita guna sebelum PKP. Jadi pastikan tengok bil masing-masing. Jika ada masalah, kita boleh tengok ya. Jadi kita apa ini kita nak belajar. Jadi kita nak faham, lebih faham apa yang ditulis di dalam bil elektrik yang kita dapat bulan-bulan tu. Okey, kita belajar hari ini. Okey, itu untuk menentukan kos penggunaan tenaga elektrik. Jadi tahukah anda bagaimana membaca elektrik anda di rumah? Okey, kita tengok Kita tengok dan kita belajar hari ini. Okey, sekarang kita tengok muka surat 198. Okey, ini juga ada lagi 3 formula yang awak perlu hafal. Tadi sudah 1 formula, itu formula kecekapan. Sekarang kita tengok satu-satu ya. Okey. Okey, kuasa elektrik. Simbolnya adalah P. Ialah kuasa, ialah kadar tenaga elektrik. Okey, kuasa elektrik P. Kuasa P, power. Sebenarnya dia stand for power. Jadi dulu kita power bahasa Inggeris jadi itulah kuasa, power. Jadi simbolnya adalah P, huruf besar. Ialah kadar tenaga elektrik, iaitu simbolnya E. Elektrik E yang digunakan oleh suatu alat elektrik. Unit kuasa ialah watt, W ni Okey, P ni adalah unit, simbolnya power. W ni adalah dia punya unit kuasa ini SI, unit SI. Unit SI ialah watt. Okey. Tenaga kuasa 1 watt, bererti 1 joule. Tenaga elektrik digunakan dalam masa 1 saat. Okey, jadi ini formula dia. Tenaga elektrik yang digunakan, okey, simbolnya E, unitnya joule, J. Masa yang diambil T masa, time, dan unitnya S. Okey, itu ya. Jadi kena tahu kuasa elektrik. Jadi sebenarnya untuk kita hafal, okey, formulanya ialah P sama dengan E. Okey ni. Sebenarnya ni unit formula yang kita kena hafal. P sama dengan E. Okey, E bahagi dengan T. Jadi W ni adalah unitnya watt.
E unitnya joule, T unitnya second, S. Jadi E, T, P ni adalah simbol. Jadi kita kena hafal simbolnya. P sama dengan E bahagi T. Ini untuk pengiraan, untuk mendapatkan pengiraan untuk mencari kuasa elektrik P. Kena faham. Okey, ini satu formula yang kita kena tahu hari ini. Okey, kemudian kita tengok arus elektrik. Arus elektrik ditakdirkan sebagai kadar pengaliran cas elektrik Q. Okey, arus elektrik I. Simbolnya I. Okey, dia adalah kadar pengaliran cas elektrik ini, cas elektrik. Unitnya Q, unit SI-nya C, kolom. Ni unit SI-nya. Okey. Dan cas elektrik ialah kolom. Ni kolom arus elektrik dapat dirumuskan. Okey, jadi formula kita kena hafal hari ini yang kedua, arus elektrik I. Jadi simbolnya I. Arus elektrik I. Okey, unitnya ampere. Jangan tertukar simbolnya I, unit A, ampere ini. Okey, sama dengan cas elektrik, unitnya Q, unit SI-nya C, kolom. Bagi dengan masa yang diambil T, time, unit simbolnya, dan S ni unit. Jadi unit ni kena penting. Jadi awak kena mesti bezakan simbol dan juga unit. Jadi okey, senangnya untuk kita hafal ini ialah I sama dengan Q bahagi dengan T. Okey, ini formula yang kedua. P E saya bagi dengan T, I sama dengan Q per T. Okey, itu yang kedua. Untuk kuasa elektrik I, unitnya ampere. Okey, seterusnya voltan V. Ditakdirkan sebagai tenaga elektrik. Ini tenaga elektrik yang digunakan untuk menggerakkan seunit cas Q. Ini cas Q dalam suatu konduktor. Unit SI adalah voltan, ialah volt V. Senang voltan, volt V. Voltan dapat dirumuskan seperti yang berikut. Okey, V voltan, V simbolnya V, unitnya pun V. Jadi senang tak? Kita takkan salah kat sini. Voltan, simbol V, unit pun V, sama. Tenaga elektrik E. Kalau tenaga elektrik sama macam yang kat atas tadi, mesti E tetapi unitnya joule. Cas elektrik macam sama yang tadi atas, Q. Unitnya C. Okey, V sama dengan E bahagi dengan Q. Okey, ni. Jadi kita ada 3 formula hari ini. P sama dengan E bahagi T untuk P, power, kuasa. Arus elektrik I, Q bahagi dengan T. V, voltan. V sama dengan E bahagi dengan Q. Okey, yang ni 3 campur dengan kecekapan. Kita ada 4 formula. Okey, 1, 2, 3, 4 kecekapan. Okey, nanti kita akan tengok contoh pengiraannya nanti. Kita tengok satu contoh. Sebab dalam buku tak ni tidak ada. Nanti saya akan bagi contoh dalam buku yang lain. Okey, kita terus pergi 199. Okey, pengiraan jumlah arus yang melalui peralatan elektrik. Okey, ini lagi satu formula. PVI. Okey, kita tengok voltan dan arus elektrik, jumlah arus yang melalui peralatan elektrik dapat ditentukan. Jadi dari kat sini kita boleh tentukan jumlah arus elektrik yang melalui peralatan elektrik. Kita tengok contoh. Okey, cerik elektrik ini atau jak elektrik ini mempunyai label 2.2 kilowatt. K ni kilo kilowatt. Watt ni kita tahu dah. W ni watt. Dan 240 V. Hitungkan arus mengalir melalui jak ini. Arus
Arus. Jadi kita tahu arus adalah simbolnya I. Okey. Jadi daripada formula P sama dengan VI. Sebenarnya kita boleh tulis macam ini. Kita boleh buat segitiga. Piramid macam ni. P, I, V. Okey. Kalau kita nak dapatkan pengiraan bagi P, kita tutup P. Jadi P sama dengan IV. Kalau kita nak kira I, kita tutup I. Jadi I sama dengan P bahagi V. Okey, kalau soalan kita nak kira V, kita tutup V. Jadi kalau kita nak kira V, V sama dengan P bahagi I. Jadi yang di bawah ini bahagi. Kalau kita nak dapat P, okey, bawah dia kita darab I. P sama dengan I darab V. Jadi kena tahu yang struktur piramid ni untuk memudahkan kita hafal untuk formula. Kalau soalan suruh kira P, macam mana? Kalau kira I, kita tutup I. Nak kira V, kita tutup V. Okey, soalan ni tanya tentang hitungkan arus. Jadi kita akan tutup, tahu arus adalah I, tutup I. Jadi P over V. Okey. Jadi kat sini kita tahu dah power dia. Okey, power dia sebab kita tahu sini watt. Watt. Bila watt? Watt. Ni watt. Mesti adalah kuasa. Kuasa adalah power P. Jadi kat sini dah bagi 2.2 kilowatt. Kalau tadi yang kita belajar adalah watt. Jadi ini kilowatt. Okey. Dan 240 volt. Jadi inilah volt. Jadi 2.2 kilowatt bagi dengan 240 V. Okey. Kita tengok ni ya. Okey. Kenapa dekat sini tulis 2200? Sebab daripada kilowatt kita tertukarkan ke dalam watt. Sebab unit SI untuk power mesti watt, bukan kilowatt. Jadi kalau kita dapat soalan dalam bentuk kilo, kita mesti tukarkan kilo ni menjadi watt. Jadi ini basic matematik. Kita kena tahu mesti kalau kilo adalah 1000. Jadi ini 2.2 1000 kan. 1, 2, 3. Jadi kita dapat 2200. Kita gerak 1000 ada 3 kan. 1, 2, 3 titik. Jadi kita tahu 2200 ni. 2200 watt. Jadi volt ni tak boleh tukarlah sebab dia memang dalam volt. Okey, dan kita boleh terus tekan kalkulator dapatkan nilai dia. Okey, ni saya boleh kita potong-potong. Okey, sebenarnya bila awak tekan kalkulator, okey, cuba tekan kalkulator berapa awak dapat. Okey, kira awak akan dapat 9.1666666. Jadi kita bundarkan, janganlah bagi jawapan awak sampai 6666666. Jadi tak perlu. Biasa kita akan bundarkan kepada 2 titik perpuluhan. Okey, ni kita tengok 6. Okey, tengok 6 ini 6 ini adalah lebih daripada 5. Ini matematik, basic matematik. Jadi 9.1 berapa? 7. Kalau contoh saya bagi yang lain 9.16 contohlah 1.44444. Okey. Jadi jawapan yang kita bundarkan ialah 9.1 berapa? Macam ni kita jadi 9.17 daripada 6 jadi 7. Ini 4 jadi 5 ke? Okey, 4 adalah kurang daripada 5. Jadi dia kekal dengan 4. Ini basic matematik. Kalau kurang daripada 5 kita kekalkan, lebih daripada 5 kita tambah 1. Ini basic matematik. Okey, ni pengiraannya. Okey. Untuk yang ini muka surat seterusnya kita akan sambung nanti.
Okey. Kita tengok contoh dia. Kita akan ada formula 1, 2, 3, kecekapan 4 dan juga lagi 1, 5. Jadi 5 formula yang kita belajar hari ini. Okey. Jadi saya nak awak tulis dalam buku nota, tajuk dia 6.4 pengiraan kos penggunaan elektrik. Awak tulis kecekapan tenaga, terus tulis formula yang ni. Okey, saya nak suruh awak tulis formula aja. Lepas tu awak yang ni awak tulis contoh teknologi ni 3. Tapi gambar ni tak payahlah. Okey. Awak tulis buat salin kotak ni, gambar ni tak payah. Just alat pencahayaan dengan kecekapan tenaga. Dan okey, ni awak tulis kuasa elektrik P. Lepas tu terus tulis formula ni. Tak perlulah tulis atas ni. Untuk awak hafal, tulis formula ni dengan apa ringkasan macam cikgu tulis ni. P sama dengan E bahagi T. Dan arus elektrik I, terus tulis formula dan tulis macam cikgu ni. Sama juga voltan dan ini P ni. Awak ini awak salin soalan ini. Awak contoh macam saya buat ni dan juga ni buat ni. Lukis piramid ni untuk ingat lain kali. Okey, kita cuba tengok soalan ni, contoh soalan untuk yang ini. Okey. Ni kita tengok contoh ya. Ini saya gunakan buku rujukan yang ni The Versi Cepat PT3. Jadi bagi siapa yang ada buku ni boleh gunalah muka surat 448. Jadi siapa yang ada buku rujukan yang lain boleh gunakan juga sama ya. Tapi yang tak ada, kita bagi contoh yang kat sini. Sebab buku teks tidak ada contoh. Okey, tadi kita nak kira P Okey, P. Yang formula segitiga tadi. Okey, jadi P sama dengan voltan arus. P sama dengan IV ataupun VI. Sama je. Sama saja. Okey, kita tengok. Soalan ni apabila satu mentol 15 volt. Jadi ni V lah. Dihidupkan arus ni arus I 1.5 ampere mengalir melaluinya. Hitung kuasa. Kuasa adalah kita tahu P. Jadi mentol itu. Jadi kita nak kira P. Jadi kita tahu P adalah formulanya P sama dengan VI. Okey. V sudah diberikan di dalam soalan 15 volt. Jadi kita terus masukkan 15 volt. Arus pun sudah diberikan. Arus I sudah diberikan dalam soalan 1.5 ampere A. Jadi terus je dapat kiraan 22.5 watt. 22.5 watt. Watt. Jadi kita kena tulis watt ni sebab kita tahu P adalah unitnya watt. P unitnya kuasa elektrik mestinya watt. Okey. Ini 1000 watt sama dengan 1 kilowatt. Ini kalau tadi macam soalan tadilah. Kalau dah dibagikan dalam bentuk kilowatt. Mana tahu lah 1000 watt sama dengan 1 kilowatt KW. 100,000 watt sama dengan 1 megawatt. M huruf besar, W. Okey, ini kita dah jawab soalan pertama. Contoh yang seterusnya. Satu alat elektrik ditandakan, okey, dia dah bagi voltannya, volt 240 volt dan W, watt. Kalau tahu dah, watt ini mesti apa? Mesti P. Okey, power, kuasa. Cari arus. Jadi arus kita nak cari cari arus bukan I. A itu unitnya ampere. Jadi arus, jadi kita cari I. Arus yang digunakan oleh alat elektrik tersebut. Jadi kita tengok arus I. Okey, kita tengok daripada formula segitiga tadi. Saya lukis balik formula segitiga kita. P ke atas. Okey, I, V. Jadi kita sekarang nak cari arus.
Jadi kita tutup I. Jadi P I sama dengan P bahagi V. Okey, P bahagi V. Jadi okey, bagi clear sikit. Okey. P, tengok P. Ni 150. Jadi terus masukkan 150 bagi dengan V 240. Jadi jawapannya terus tekan kalkulator 0.625 ampere. Jadi soalan yang kedua, cari arus. Okey, tadi cari kuasa, ini cari arus. Okey, kita nak kira kos penggunaan tenaga elektrik. Jatuh pula telefon ni. Okey, kos penggunaan tenaga elektrik. Okey, yang ni ataupun sama dengan dalam buku teks, kita akan sambung nanti. Okey. Jadi ini kita kena tahulah macam mana nak kira power, kuasa, arus dan juga voltan. Okey, contoh kuasa elektrik, arus, voltan yang lain yang macam dalam buku teks yang ni. Okey, nanti saya akan bagi contohnya lain kali. Jadi cuba fahamkan lagi. Kalau ada buku yang lain, kita boleh bagi buku lain Okey, ni contoh dia. Okey, nanti saya snap. Saya akan masukkan dalam grup WhatsApp Okey. Okey, latihan nanti saya akan bagi latihan kemudian. Fahamkan dulu dan juga salin latihan tadilah. Yang ni salin tajuk tarikh hari ini, tajuk kekecewaan tenaga, salin formula. Okey, yang ni salin kotak ni, tak perlu lukis, salin ni. Okey, kemudian salin kuasa elektrik P, terus tulis formula. Tak perlulah tulis yang ni bawah ni tak perlu tulis Jadi tulis arus elektrik tajuknya, terus tulis formula, tulis simbol macam ni Okey, dan juga yang ni salin soalan, pengiraan jumlah arus, salin soalan, salin contoh, salin yang segitiga ni. Ini penting supaya mudah awak ingat. Okey, jadi kita akan sambung nanti minggu depan pengiraan kos penggunaan tenaga elektrik. Okey, cikgu dah buat video ni sebab soalan ini banyak pengiraan supaya awak semua lebih faham. Okey. Jadi kita fahamkan dulu. Saya akan bagi latihannya pada minggu hadapan. Okey, itu sahaja hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sejahtera.